ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعلم بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang telah mempertemukan kita pada pagi yang penuh dengan barakah, penuh dengan rahmah, penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal pagi, di waktu ketika mana Ramadan telah pun menjelma kepada kita, maka pada pagi ini tuan-tuan, kita duduk dengan keadaan beriktikaf. Niat untuk iktikaf, niat duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengganjarkan kita dengan sesuatu yang besar, yang mana kita sendiri tak pernah menyangka ini adalah merupakan satu habuan yang besar kepada kita di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, benda yang tak nampak, benda yang tak boleh kita lihat, benda ghaibiat keberkatan, ghaibiat kerahmatan, benda yang tak nampak tapi kita meyakini bahawa Allah itu telah menurunkan keberkatannya, Allah turunkan kerahmatannya. Manusia hidup dengan kerahmatan Allah, manusia hidup dengan keberkatan Allah. Hidup tanpa keberkatan seumpama tin kosong, nampak macam besar tapi dalam dia kosong. Hidup sebagai seseorang yang tidak dapat kerahmatan Allah seolah-olah orang yang tidak ada kasih sayang. Dia tak ada kasih sayang, hidup dia nampak macam bergaya, macam mewah, tapi kasih sayangnya kurang. Tak ada kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jangan undang kemurkaan Allah, jangan undang kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengundang akan kemurkaan Allah, dan Allah tak suka punya benda jangan kita buat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pada pagi ini insya-Allah sebagai kita punya permulaan Ramadan ini, kita nak meneruskan pengajian kitab kita, tapi saya akan menghalakan kepada arah supaya kita menambahkan lagi ilmu ketika mana dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan tajuk kita hari ini pun cantik. Tajuk kita dalam kitab nak menyambung ni ialah kita tentang berkaitan dengan hati. Tajuk kita pun pasal hati dah. Pasal hati, bagaimana hati ini berfungsi kepada kita tuan-tuan. Kerana segala ibadah yang kita buat, fungsi paling besar adalah hati. Fizikal ini, bergerakkan ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibuat. Tetapi hati inilah tempat jatuhnya pandangan Allah. Hati inilah tempat nilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya ibadah yang mendidik hati, yang 100% hati ini bergerak, hati ini sedang diuji, ialah ketika mana kita berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Hati ini dilatih, ketakwaan dijana. Kita diajak untuk meraih kerahmatan, untuk meraih akan keampunan Allah. Kita diajak untuk merayu, untuk merintih. Kita diajak. Ketika mana hati ini sentiasa dekat dengan Allah, manusia akan sentiasa rasa dirinya tak pernah betul. Siapa rasa dirinya sentiasa betul, satu perkara yang cukup besar untuk dia diubah. Kerana manusia tak boleh rasa diri dia sentiasa betul.
Dia mesti ada benda yang dia akan memperbetulkan. Dia tengok cermin, dia akan nampak wajahnya, dia akan perhatikan kat mana kecacatannya, dia tengok kat mana ada tempek-tempek hitam ke, tumpuk-tumpuk hitam yang perlu dihilangkan ke, dia akan nampak wajah dia. Dia tengok cermin, dia nampak wajahnya yang sebenar. Dia takkan nampak orang lain, dia akan nampak diri dia. Kalau dia tengok cermin, dia nampak orang lain, itu penyakit tuan-tuan. Dia tengok cermin, dia nampak orang lain punya kecacatan, ataupun dia tengok diri dia, dia kata apa, aku okey lagi daripada dia. Tuan-tuan, ini satu kecacatan, bukan satu kelebihan. Kerana manusia perlu memperbetulkan dari masa ke semasa. Walaupun dia seorang yang berilmu, lagi banyak ilmu dia, lagi banyak kesalahan dia akan nampak atas diri dia. Ini barulah tuan-tuan, kita tengok para alim ulama, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Imam Malik, semua ni tuan-tuan, Imam Al-Ghazali, kesemua ni tuan-tuan, dia nampak diri dia tak pernah betul. Sebab itu Imam Abu Hanifah, dia mengelak daripada menjadi qadi. Pengelakan ini kerana apa? Dia kata, aku tak pernah betul, aku tak pernah perfect, tapi aku cuba nak menjadi seseorang yang memenuhi kehendak Allah. Yang ni manusia hebat, ini mukmin hebat, dia nak memenuhi semua kehendak Allah. Tuan-tuan, banyak tak kehendak Allah ke atas kita? Banyak tak tuan-tuan? Banyak benda yang kita kena penuhi kehendak Allah. We have no choice, kita tak ada pilihan. Hebat lagu mana pun, besar lagu mana pun pangkat, kita tak ada pilihan. Kita mesti menguruskan untuk mendapatkan apa jua yang Allah nak kepada kita, kita mesti selesaikan. Tuan-tuan, hari ni kita dah masuk bulan puasa, bulan Ramadan. Hati ini tuan-tuan sedang dilatih, sedang dijana. Ni permulaan sekolah. Kalau sekolah ni fasa dipanggil apa? Orientasi. Fasa orientasi, fasa baru duk berkenal-kenalan, baru sedang duk berjalan, tengok dalam sekolah ni ada apa, dekat mana pancong, dekat mana dewan, dekat mana duk adanya surau, kok mana duk ada bilik guru, kok mana ada dewan makan, baru duk berkenalan. Fasa ni tuan-tuan. Tapi fasa inilah fasa paling menyeronokkan, ramai orang teruja. Fasa ni ramai orang teruja. Fasa ni tuan-tuan, masjid penuh sebab teruja. Tiap-tiap malam tarawih masjid penuh. Tuan-tuan, lupa nak abang, tahniah tuan-tuan, kapet sedap. Kapet tuan-tuan cantik, lawa. Cantik, Ramadan angkat betul kapet baru, alhamdulillah. Orang mai ramai tuan-tuan, alhamdulillah. Ni fasa orang mai ramai. Dia akan mai fasa kedua, dia akan mai tuan-tuan sekolah fasa kedua pula. Bila mai fasa kedua sekolah, dia mula ada perangai macam-macam sebab dah kenal dah. Jadi tuan-tuan, siapa nak jadi pelajar cemerlang? Bila pelajar cemerlang, momentum daripada awal sampai habis dia sama. Dia akan bonat. Cikgu kata kat dia, "Ui, kamu makin meningkat pelajaran kamu." Ini tuan-tuan madrasah Ramadan. Dia sedang melatih hati kita, dia sedang melatih diri kita untuk fasa pertama, kenalan dengan aku dulu. Kamu akan teruja tengok Ramadan ini. Sekarang tuan-tuan, kita nak jadikan hidup kita ini dengan fasa orientasi ini sebagai orang yang paling mantap orientasinya untuk dibawa sampai kepada minggu yang keempat nanti. Nak bawa sampai minggu keempat nanti tuan-tuan. Apa maksud hati? Apa maksud hati tuan-tuan? Wa'lam, hati ataupun dipanggil sebagai qalbun. Jangan silap sebut qalbun. Qalbun ini maksudnya hati. Tukar qaf jadi kaf, jadi kalbun. Kalbun itu anjing. Jangan silap faham, jangan silap sebut. Kan kita duduk dalam bahasa Melayu kan, dialah jantung hati kalbuku. Tinggali sebut elok-elok, dialah jantung hati qalbuku, baru kena sebut kalbuku. Kalau dalam bahasa Arab maksudnya apa? Dialah jantung hati anjingku. Kalbu,
Tuan-tuan, sebut qaf bukan kaf. Qalbun ialah hati. Dalam maksudnya ialah daging yang ditaruhkan dalam dada sebelah kiri yang menyerupai jantung pisang. Ia adalah daging yang tertentu. Di dalamnya ada lubang, dan di dalamnya lubang itu ada darah yang hitam. Maksud qalbun ini ialah hati, ataupun dipanggil jantung. Kita duk ingat yang sekeping hati itu. Tidak, qalbun itu merujuk kepada jantung manusia. Pertamanya qalbun. Keduanya ialah qalbun rohani. Yang saya sebut pertama tadi itu panggil qalbun jasmani. Qalbun jasmani, qalbun yang seketui macam jantung pisang. Itu kita panggil qalbun. Yang keduanya ialah qalbun rohani. Apa tu qalbun rohani? Qalbun rohani ialah jantung hati, iaitulah sesuatu yang seni. Artinya apa? Tak nampak. Sesuatu yang tak nampak, yang mengetahui, yang mengenali, dan yang memahami. Satu, dia mengetahui. Nombor dua, mengenali. Nombor tiga, memahami daripada diri manusia, dan ia adalah merupakan hakikat manusia. Hakikat manusia artinya apa? Nak tengok manusia sebenar, hati dia. Kata Al-Imam Al-Ghazali, as-suluku yadullu 'alal khuluq. Suluk artinya benda luaran, benda yang di luar ni, yang kita dah buat ni, nampak ni. As-suluk yadullu 'alal khuluq. Dia menunjukkan kepada khuluq, iaitulah akhlak seseorang. Dia menunjukkan luaran yang diterjemahkan. Hati ini tuan-tuan, dia menterjemahkan perbuatan. Anggota ini akan menterjemahkan perbuatan manusia, dan ia juga dihadapkan perkataan kepadanya, dan ia juga yang disuruh dan dilarang, dan baginya ada sangkut paut dengan qalbun jasmani. Sesungguhnya kebanyakan akal manusia akan tercengang bila mengetahui akan sangkutan antara keduanya, kerana persangkutan keduanya menyerupai persangkutan arad dan jisim, atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Ada kaitan antara jasmani dengan rohani. Maka tuan-tuan, kita based on daripada hadis, daripada ayat Al-Quran, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, roh itu dari perkara urusan Tuhan aku. Pendek kata, qalbun itu roh dan jiwa. Ketiga-tiganya satu makna pada salah satu daripada makna-makna tersebut. Demikianlah mengikut pandangan Al-Imamu Hujjatul Islam Al-Imamu Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan bahawa tiga-tiga ni satu benda yang sama. Roh, qalbun dan jiwa, nafs adalah benda yang sama. Maka tuan-tuan, hati ini lazimkanlah diri kamu memelihara qalbumu daripada segala kelakuan yang dicela. Seperti apa? Pertama, takbur. Pelihara diri dari takbur, besar diri. Takbur artinya besar diri, sombong. Pelihara tuan-tuan. Setinggi mana kita melangit pun, akhirnya tuan-tuan, kita akan tunduk menyerah diri kepada Allah di bumi dia juga. Tengok apa yang berlaku kepada falsafah solat. Falsafah solat tuan-tuan, di waktu kita solat, ada tak saf-saf special? Ada tak? Siapa yang menghambat duduk saf yang paling awal, itu paling baik. Ketika kita semayang tuan-tuan, penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui apa? Kemuliaan manusia diukur daripada apa? Diukur bukan daripada PJK, PJM, Datuk, Datin, Tan Sri tak. Ukuran dia ialah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini formula dia. Ini dia punya formula untuk mengukur. Allah letakkan bahawa manusia itu berbeza antara satu dengan yang lain atas kemuliaan dia ketika mana pengukuran tahap takwa dia kepada Allah. Sesungguhnya semulia-mulia akram, artinya apa? Karimun itu mulia, akramun paling mulia.
kabirun besar, akbarun maha besar. Ini tuan-tuan, ni dipanggil isim tafdil, benda yang diperbesarkan. Kabirun besar, tapi akbarun paling besar. Kalau kata karimun mulia, akramun paling mulia, maknanya tak ada lagi dah, dia paling atas. Orang paling mulia di kalangan kamu, VVIP di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling atqa. Atqa artinya paling bertakwa. Paling tinggi takwa, dan lagi tinggi takwa dia kepada Allah, lagi besar dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pengukuran daripada sisi Allah. Takwa itu tuan-tuan diterjemahkan melalui perbuatan manusia dan keluar daripada qalbun, daripada hati-hati manusia. Manusia terlatih pada hatinya dan dikeluarkan, dijana melalui anggota tubuh badan dia. Peliharalah daripada perkara-perkara tercela seperti takabur, nombor duanya riak, dan menghiasilah dengan hati itu dengan kelakuan yang terpuji seperti banyak bersabar, merendah diri kerana beberapa perkara. Tuan-tuan, kita nak jadi orang sabar. Ni Ramadan ni belajar sabar banyak. Tak tahu tuan-tuan, bulan puasa ni kereta punya banyak Pulau Pinang ni. Tuan perasan tak? Semua takut panas sebab musim panas orang puasa, semua pakai keluar dengan kereta tuan-tuan. Jarak perjalanan saya daripada rumah nak pergi ke pejabat, kalau tak ada kereta 10 minit. Keluar pukul 7.10 sampai pejabat kalau tak ada kereta. Tapi tuan-tuan, pagi-pagi nak keluar pukul 7 sampai pejabat 7.40. 40 minit daripada Dhoby Ghat nak pergi nak mai ke Bukit Jambui. Tuan-tuan, 40 minit. Kereta punya banyak. Sepanjang jalan ada orang bawa kereta tuan-tuan, jenis kereta dia tarik kursi pergi depan, steering sama dengan dada. Dia tengok depan lagu tu, dia bawa tuan-tuan kereta 40 km sejam pagi-pagi. What do you feel? Tu ikut belakang dia pelan-pelan, aku kalang kabut nak pergi Pancikat, nak masuk pejabat. Dia tuan-tuan buat relax, buat tak tahu jalan. Sabar banyak-banyak. Kita diuji di awal pagi. Sabar tuan-tuan, ketika mana Ramadan ni sabar banyak-banyak. Sabar ketika mana duduk di bazar Ramadan. Sabar banyak-banyak. Jadi orang yang sabar, tengok tempat, tengok pada makanan-makanan tu tuan-tuan, sabar, jangan rakus. Tahu jangan rakus. Bahawa manusia ni tuan-tuan, bila pi tengok makanan ketika dia lapar, dia jadi macam singa. Kira terkam semua. Dia terkam tuan-tuan, dia nampak zirafah dia terkam, dia nampak gajah dia balun, dia nampak seladang dia bagi, dia nampak lembu dia bagi, nampak orang dia bagi ketika dia lapar. Jangan jadi rakus seperti singa. Jangan. Nampak semua dia balun. Sabar banyak-banyak. Buat pilihan tuan-tuan. Nak beli tak salah, kita bantu orang yang sedang berniaga. Niat waktu ketika mana membeli ialah aku beli kerana Allah, kerana nak bantu orang lain berniaga, supaya rezeki itu dikongsi. Beli, kalau jangan beli banyak-banyak, sedekah, niat untuk sedekah kepada jiran. Jangan beli tuan-tuan untuk diri sendiri, bila tak habis baru bagi kat jiran. Itu perangai tak elok. Beli banyak-banyak, makan tak habis kita hantar ke masjid lah, baru nak hantar ke masjid. Itu perangai tak elok. Walaupun boleh daripada dia membazir, tapi tak apa cantik, sebab dia bagi seperti mana macam sisa yang tak habis, baru mai hantar kepada orang nak bagi. Nak bagi barang, biar bagi barang yang terbaik. Bagi barang yang terbaik. Sama juga dengan peniaga bazar Ramadan. Kalau tak habis makan, tak habis apa-apa, boleh mai hantar ke masjid, tetapi bagilah yang hak baru, hak elok. Ni hak mi hak hancur dah. Mi hancur dah, sejuk gedi dah, baru dia mai hantar. Tak apa nak kena. Orang habis tarawih,
pukul 10 lebih. Mi dia main hantar pukul 7.30. 7.30, pukul 7.30, 7.40 ke pukul 8 ke, orang dah habis buka puasa dah. Dia baru main hantar, mi duk sejuk gedi, buh pula dalam plastik tuan-tuan, berminyak keliling. Buka-buka, siapa nak makan? Ada orang nak makan? Sungai Gelugok makan tak? Tuan-tuan tengok lagu tu kan, tuan tahu lebih baik kopi kena tepi ni ada teh ke apa ke, caketiau ke apa, aku makan. Bagilah yang terbaik, bagi buat buah hiasan. Sebaiknya tuan-tuan nak hidang kepada orang buka puasa ataupun hidang kepada ahli jemaah, patut dijadikan semua jemaah VVIP. Buh dalam tray elok. Kalau ni geng-geng yang nak bagi ni bukan suruh orang masjid buat. Hak orang yang nak bagi ni, dia bubuh dalam tray elok. Cuba buat hias sikit makanan itu macam makanan pengantin. Loh ustaz, demand macam-macam. Bukan demand macam-macam, nak bagi orang terliok makan. Ada faham tak tuan-tuan? Mi goreng kalau kita biar lama-lama, cuba dalam tu tuan-tuan pun tabung telur atas, tabung dengan daging kat atas, orang terliok tak? Orang nak pergi ambil sebab orang nampak daging kat atas, orang nampak telur kat atas, baru orang nak pergi. Ni buh mi hak lunyai dengan tersangkut 2-3 helai kat luar, siapa nak pergi makan? Sebab itu orang yang nak bagi makan kepada masjid, bagi yang terbaik. Sebab yang duduk dalam ni VVIP Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang solat ketika tarawih sampai 20 rakaat, sampai habis semayang 8 rakaat sampai habis semayang, ni orang setia dengan masjid dan dia sedang dirahmati oleh Allah. Pi keluar, tolong bagi dia satu layanan VVIP. Orang yang nak bagi makan tau, orang yang nak hantar makan tu, dia buat sempoi baru kena tuan-tuan. Nak bagi kuih pun susun elok-elok, bagi susun lawa-lawa, susun elok-elok. Sebenarnya kita tuan-tuan, kita akan terliok, teruja bila tuan-tuan tengok benda yang tersusun elok. Ini mata manusia. Ni bubuh dalam plastik, dah lunyai, dah berlendiang habis semua dah, baru mai bagi kat makan. Apa? Awak kan bagi kat Tok Siap pandai-pandai lah. Tok Siap pun mai semayang. Hampa nak bagi, bagi dia elok. Tuan-tuan, bukan demand, tapi kena demand sikit kepada orang-orang yang nak bagi makan, supaya dia terlatih diri dia untuk serve kepada orang yang sedang dirahmati oleh Allah. Ni orang dalam masjid ni tuan-tuan, malaikat turun bijanahaihi, dia menebarkan, yatiru bijanahaihi, dia menebarkan sayap-sayapnya kepada orang yang duduk dalam masjid, orang yang duduk dalam majlis ilmu, menunjukkan keberkatan pada orang yang duduk macam ni tuan-tuan. Tiba-tiba keluar mai, kita tak dapat nilai orang yang sedang dirahmati Allah, kita bagi dia layanan lebih kurang. Tu sah, bagi elok, baru nampak kesungguhan untuk bersedekah. Sedekah biar lawa-lawa. Kenapa Nabi Adam, anak Nabi Adam, antara Habil dengan Qabil punya sembahan apa, mempersembahkan korban dia ialah dia menyembahkan, dia bagi persembahan korban gandum yang telah pun lunyai, tak elok, sayang tak elok, semua dia bagi. Habil pula bagi kambing sekok kibas gemuk besar, diterima korban Habil. Sebab apa? Allah mengambil sesuatu yang terbaik di antara dua, terbaik sekali. Bagilah yang terbaik untuk Allah terima apa jua kepada kita daripada rahmat Allah. Tuan bagi, ambil terbaik. Sebab tu saya kata tadi, nak bagi kat orang masjid, bagi elok, jangan bagi hak lebih kurang. Baik. Ketiganya, qalbun itu raja bagi segala anggota. Dan semua anggota tubuh badan manusia, raja anggota. Malikul A'dha. Dalam satu hadis Nabi kata, Malikul A'dha, raja bagi sekalian anggota tubuh badan. Siapa dia? Iaitulah qalbun, hati manusia. Segala anggota itu mengikut perintah rajanya, dan apabila baik qalbun itu, nescaya baiklah segala anggota, dan apabila ia jahat, nescaya jahatlah segala anggotanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadul kulluh, idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ingatlah bahawasanya
dalam tubuh itu ada sepotong daging, ada sekeping daging, sepotong daging. Apabila baik, ia nescayalah baiklah segala tubuh badannya. Kalau baik hati ni, anggota semua baik. Kalau hati itu kotor, tak elok, maka binasalah akan seluruh tubuh itu. Ingatlah, dan ia adalah merupakan wahyal qalb, ia merupakan hati. Dia merupakan hati manusia. Sebab apa? Kalau fizikalnya jantung elok, semua elok. Betul? Jantung elok, pendarahan elok, semua akan elok. Kalau jantung kita tak elok, tuan-tuan, akan jadi kaki bengkak, sat lagi muka bengkak, sat lagi duduk berdebak, sat lagi duduk tak sedut duduk, sakit dada. Dia akan kacau anggota, tangan kebas, kaki kebas. Dia akan kacau anggota tubuh badan kita. Ini dari segi fizikal. Begitulah juga perkaitan dia, tuan-tuan, jika apabila hati ni tidak dilatih dengan sesuatu yang baik. Tak latih. Hati tak elok, selalu su'uzon, fikir yang buruk, bersangka-sangka buruk, tak pernah mengubah sikap negatif kepada positif. Tak, dia tak mau. Dia nak tengok semua benda, mata jadi mata lalat. Ada dua mata, tuan-tuan. Satu mata lalat, satu mata lebah. Tuan-tuan nak jadi yang mana satu? Mata lalat tengok benda semua najis. Semua najis dia nampak sampah dia pergi hinggap. Dia tengok benda kotor saja, ini lalat. Tuan-tuan, dia akan pergi hinggap pada benda tak elok sebab dia suka benda tak elok. Nombor dua, mata lebah. Mata lebah dia cari apa? Dalam kedudukan mata lebah yang begitu hebat ciptaan Allah, Allah bagi nampak dia bunga saja. Semua bunga dia akan pergi hinggap. Dia cari benda-benda cantik, dia pergi hinggap. Bunga mana ada tak elok? Dia pergi cantik, benda elok je dia pergi hinggap. Benda berwarna-warni, benda cantik, manis, dia pergi hinggap. Dia sedut madu, dia balik mai, dia bina madu pula dan manfaat kepada manusia. Lalat tadi hinggap sampah, pi pula kat manusia, pi kena penyakit pula kat manusia. Jadi mata lebah. Kenapa? Mata lalat, tuan-tuan, kalau jadi mata lalat, main masjid saja. Ingat, kalau tuan-tuan main masjid jadi mata lalat, tuan-tuan akan nampak 1000 kecacatan pada tempat-tempat rumah Allah ni pun akan nampak cacat. Kalau main dengan mata lebah, tuan-tuan nampak apa? Tuan-tuan nampak, uish, bestnya kapet ni lawa, sedap-sedapnya sujud ni. Ya Allah, bagusnya lah masjid ni. Selesa masjid ni dengan luasnya, mikrofon dia jelas. Sedapnya, pi toilet pula, Allahu Akbar, toilet pula bersih, maintain, well maintain, elok. Parking pula senang, Allahu Akbar, bagusnya masjid ni. Tak nampak pun yang tak elok. Itu masjid. Kita tengok pada konteks manusia. Tuan-tuan pi ke pejabat ke tempat kerja ke, nak tengok benda tak elok, berlambak benda tak elok. Tapi kau nampak nak cari benda elok, jumpa tak? Jumpa. Kat bos kita, tuan-tuan, cuba cari benda tak elok, lagi banyak kita jumpa. Betul tak? Lagi banyak jumpa. Cakap dengan orang tak elok, sembang dengan orang tak bagus, buat keputusan tak betul. Cuba cari benda elok, bersikap positif. Dia buat ni mesti ada sebab. Dia akan cari benda-benda positif. Baguslah apa yang dia sebut tadi tu, banyak kebenaran dia. Kita cuba cari kebenaran kat situ, dia akan jumpa. Tapi kalau kita fikir tak elok pada awal, memang tak elok semua. Cuba cari kecacatan kita, tuan-tuan. Pergi tengok depan cermin, cari cacat kita, jumpa tak perangai kita tak elok? Tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Sebab kita rasa kita betul. Tapi cuba kita time kita duduk, kita fikir tengok, aku ni ada banyak salah ni. Tadi aku cakap ke orang tu macam tak apa nak kena ya. Tak apa cantik lah tadi aku cakap tadi. Aku cakap tadi dia terasa kot, terasa hati kot. Aku risau lah, kena pergi minta maaf dekat dia lah. Dia akan jadi orang yang akan nak buat keputusan lepas tu, apa aku nak buat.
Tuan-tuan, tidak salah untuk merendahkan diri untuk memohon maaf jika kita salah. Tapi tuan-tuan, sesiapa yang banyak meminta maaf kepada orang, Allah akan ampunkan banyak dosa dia. Tapi kalau dia jenis ego, tak mau minta maaf walaupun dia bersalah, duk rasa diri betul, tuan-tuan, itu dia mengundang kepada kemurkaan Allah. Dia banyak salah tapi dia tak mau minta maaf. Dia tak mau. Sebab apa? Dia kata aku ni ada aku punya, aku minta maaf, jatuhlah martabat aku. Yang tu tuan-tuan kacau punya jiwa. Baik, sambung. Dan apabila baik qalbun itu menjadi sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikinya dan memeliharakannya daripada segala kebinasaan. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW sebagai penutup kita, tuan-tuan, dah cerah keluar sikit. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada pagi ni. Sebagai persediaan kita duduk dalam Ramadan Al-Mubarak ni, dah duduk dalam Ramadan ni, kita sama-sama praktikkan benda ni, tuan-tuan. Boleh tak? 4 benda yang Nabi bagi kat kita. 4 benda. 5 benda. Dan satu hadis Nabi sebutkan, selalu kita cerita pasal orang yang munafik. Ayatul munafiqun thalathah, tanda-tanda orang munafik tu ada 3. Idza hadatsa kadhiba, bila dia cakap dia akan berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia akan mungkir janji. Wa idza autumina khana, bila dia diberi amanah dia mengkhianati amanah tersebut. Selalu kita dengar hadis ni tentang orang munafik. Ada sepotong hadis yang mana Nabi cerita kat kita, tuan-tuan, tentang bagaimana 5 benda yang tak ada kat orang munafik. Khamsun la takunu fil munafiq. 5 benda tak ada pada orang munafik. Tapi kalau tak ada orang munafik, dia ada kat siapa? Dia ada kat orang beriman, dia ada kat orang soleh ni. Tuan-tuan buat pilihan. Benda ni berlaku kepada kita semua. Nombor 1, Nabi kata, tak ada kat orang munafik, ada kat orang beriman. Orang soleh ada benda ni. Nombor 1 ialah al-fiqhu fid din. Orang yang mendalami ilmu agama. Orang yang ada hati suka kepada pendalaman agama. Dia suka bila mana dia ada hati dia, tuan, cenderung untuk faham agama dengan lebih dalam. Bukan takat duduk kat surface saja, dia nak pergi dalam lagi, dia nak tahu banyak benda lagi. Cenderung hati dia nak kenal dengan agama lebih dalam lagi. Tuan-tuan, hari ni kita ada banyak medium. Kita ada media sosial yang sangat hebat zaman kita. Duduk dalam kereta pun kita boleh dapat ilmu. Duduk dalam kereta boleh dapat ilmu, tuan-tuan. Carilah biar ada kecenderungan untuk faham agama dengan kuat. Nombor 1. Nombor 2, Nabi kata tak ada kat orang munafik, tapi ada kat orang soleh. Ialah wal wara'u bil lisan. Orang yang wara'. Orang yang wara' dalam ni lidah dia. Wara' ketika mana lidah. Lidah ni, tuan-tuan, wara'. Maksud apa wara'u fil lisan? Maksud dia ialah berhati-hati lidahnya dalam bentuk hati ni, tuan-tuan. Lidah dia ni, tuan-tuan, dia cukup jaga. Dia tak senang-senang nak bawa keluar cakap tanpa ada sesuatu yang tertapih dalam hati dia. Sebab tu hati ni penting. Tapih dulu nak bercakap apa. Nak hembus keluar tu, ingat, ada benda menyakitkan orang. Ada benda yang mungkin akan menyebabkan orang terasa sampai ke tulang hitam. Jangan seronok bila kita kata ke orang sampai dia tu baru hantar mulut aku. Ni orang Pulau Pinang punya perangai. Dia suka cakap lagu tu, tuan-tuan. Baru hantar mulut kami macam ni ya. Seronok mulut lagu tu. Seronok cakap bagi orang terasa hati. Seronok bagi orang terasa sampai tulang hitam. Ini orang tak warak, tuan-tuan. Warak artinya berhati-hati. Kalamnya nak keluar, tuan-tuan, bukan mudah.
Dia tahu benda itu boleh menyakitkan orang, apatah lagi dia seorang ibu, dia seorang ayah, dia seorang sahabat baik kita, dia seorang daripada keluarga kita. Cakap biar berlapik. Orang Melayu dia satu perangai, dia cakap berlapik. Susunan kata-kata dia tuan-tuan, susunan yang baik. Elok dah Allah Ta'ala ajak kita, Islam ajak agama elok dah. Susun elok-elok ayat tu, supaya tak ada orang yang akan terasa dengan apa yang kita kata. Wara'. Kerana orang munafik, dia tak jaga hati siapa-siapa pun. Dia tak kisah apa dia nak bercakap. Dia tak wara', dia tak berhati-hati. Dia melawak tuan-tuan, melawak yang sampai tahap melawak main murtad, melawak main pelik-pelik, tak payah melawak lagu tu. Ada benda boleh melawak, ada benda tak boleh dibuat lawak. Tuan-tuan, bukan semua benda boleh buat lawak. Bab ibadat tak boleh buat lawak. Tak boleh buat lawak bab berkaitan dengan ibadat. Jangan buat lawak. Itu bab melawak bab sembahyang, melawak bab puasa, tak payah. Ada benda lain boleh kita buat lawak. Banyak benda boleh buat lawak. Nombor 3 tuan-tuan, wattabassumu fil wajh. Orang yang terukir senyumannya. Orang munafik tak mau senyum. Senyum dia terlalu mahal kot. Tuan-tuan, perbanyakkan senyuman, apatah lagi kepada orang yang tak kenal kita, apatah lagi orang yang kita kenal. Tuan-tuan, permurahkan senyuman. Mai semayang, kita duk heran, sampai ke hari ni saya rasa heran, pasal bila mana orang salam lepas semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia payah nak senyum dengan orang sebelah ketika mana dia salam. Pasti buat tak tahu? Oh, lepas semayang kena buat muka com. Lepas semayang kena buat muka betul lepas semayang. Kan gitu. Murahkan senyuman. Senyum ke orang. Nombor 4 tuan-tuan, Nabi kata apa yang keempat? Wan nuru fil qalbi. Dalam hati dia ada cahaya. Hati dia fikir yang baik-baik. Ni kita minta bab hati ni. Hati dia baik, fikir baik-baik pasal orang, cari kebaikan, tak cari keburukan. Tuan-tuan, ni orang-orang yang dipanggil sebagai golongan yang baik ni. Muka ada senyuman, hati ada cahaya. Hati fikir baik-baik. Apa lagi kita mau? Ni tuan-tuan, antara perkara-perkara yang perlu ada pada orang soleh, yang kena ada pada orang soleh tuan-tuan, tak ada pun kat orang munafik. Maka ambil pedoman ni tuan-tuan, balik dan kita letakkan diri kita sebagai orang yang baik. Yang kelima tuan-tuan, saya tak pasti yang kelima ni, saya tak apa ingat di ujung tu. Dia main, dia lost kan. Sebab makan tadi tak apa cukup kot, dia lost sikit main yang kelima ni. Dia tau, tak ingat dah. Allah. Yang kelima, nombor 1, ambil 4 dulu lah, nanti 5. Yang nombor 5 kita buat sembang lain kali tuan. Yang keempat, yang itulah nuru fil qalbi, dalam hati dia ada cahaya. Wallahu alam tuan-tuan, moga-moga pertemuan kita ada barakah. Dah pun cerah kat luar. Saya tahu tuan-tuan mesti nak balik sekejap lagi. Tuan-tuan mesti duk nampak katil. Nampak katil dah dengan selimut, tak apa tuan-tuan. Tak ada masalah. Pilih balik, tak payah pergi jogging-jogging, bawa balik rehat. Wallahu alam, moga-moga pertemuan kita ada barakah. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kesilapan dan kesyaitan saya tuan-tuan. Manusia yang tak pernah lekang daripada kesilapan, tak pernah lekang daripada kealpaan. Moga-moga Allah ampun dosa saya dan dosa semua orang yang berada dalam masjid ini. Tahniah kepada pihak masjid membuat sesuatu yang baik. Kita menganjurkan yang baik, Allah pasti bagi akan benda-benda baik kepada kita. Main masjid, jadilah hati yang baik-baik. Hati baik-baik semua. Hati baik-baik. Sebab orang yang main masjid ni mesti orang baik. Yang baik yang akan main masjid. Tuan-tuan jadi orang baik, insya-Allah tuan-tuan. Bawalah kebaikan ke seluruh alam ini, kerana Nabi bawa benda kebaikan semua. Insya-Allah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa amna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.